Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera kepada semua followers, semua penonton, semua yang sedang menonton, yang bakal menonton video ni di Facebook dan juga di Instagram. Selamat pagi dan apa khabar? Hari ni kita ada cuaca hari ni agak sejuk ya. Hujan lebat sangat sampai dekat bahagian depan ni dah macam dah nak banjir dah. Harapnya kita dijauhkanlah daripada musibah tersebut. Lebat agak hujan Lebat, sangat lebat. Moga-moga kita dijauhi daripada azab semua. Dan juga hati-hati kepada semua, dan kita boleh nampak, bukan kita nak doa, kita boleh nampak kalau terjadinya banjir semua. Jadi minta anda semua di luar sana berhati-hati dan juga buat preparation awal-awal ya. Ya, jaga diri. Kalau macam dah terjadi tu, selamatkan benda yang penting dahulu. Okey, so hari ni bertemu lagi kami di FIHC Daily Homeopathy Talk bersama saya Hazim. Saya Fahmi. Kami dari Future Integrative Homeopathy Center. Kepakaran kami adalah menyelesaikan masalah kesihatan anda sama ada dari pelbagai usia, kanak-kanak, remaja, orang muda, orang tua yang mempunyai masalah kesihatan secara alami, secara semula jadi, menggunakan perubatan homeopati dan juga cost effective, maksudnya mampu milik. Okey, so hari ni kita nak bercerita lagi tentang penyakit yang lain ataupun masalah kesihatan yang lain. Sebelum ni kita Dok Asyik cakap pasal kulit je, cakap pasal psoriasis, cakap pasal eczema, kita cakap pasal ketuat, kita cakap pasal SLE. So macam tu kita dah macam-macam lah kita cakap dalam masa live ni. Semoga apa yang kita share sebelum ni mendapat manfaat kepada anda dan juga kepada orang lain juga. Kalau anda rasa video ni membantu anda, boleh share juga dan juga komen ataupun apa yang boleh kami tambah baik ataupun komen apa yang anda nak tahu. Kami insyaAllah akan bantu ataupun kami akan buat video khas untuk soalan itu sendiri. Okey, so hari ni kita nak bercerita tentang masalah rambut. Masalah rambut yang biasa kita nampak lah. Biasanya kita nampak adalah di kalangan lelaki. Sebabnya satu, sebab masa perempuan pakai tudung ya, kita tak nampak lah dia orang punya masalah tu kan. Perempuan Muslim, yes. And then kalau macam lelaki ni mudah kita nampak, lagi-lagi orang yang berumur, and then orang yang banyak kerja ataupun kerja office ataupun banyak berfikir. Orang kata betul ke banyak berfikir ni cepat otak. Okay, so tengok. Okay, so hari ni kita punya tajuk adalah alopecia atau alopecia. Itu medical term dia lah. Kalau bahasa Melayu dia botak lah ataupun keguguran rambut, hair loss. Okay, so apa sebenarnya keguguran rambut ni sebenarnya atau apa alopecia? Okay, sebenarnya alopecia ni ada pelbagai faktor lah. Tapi dia sebenarnya asalnya adalah autoimmune disease. Autoimmune disease yang menyerang, macam kita dah cerita sebelum ni, autoimmune ini adalah apabila sistem pertahanan badan kita menyerang diri kita sendiri. So kalau macam dalam alopecia ni, dia menyerang hair follicle ataupun follicle rambut, sama dia dekat akar rambut tu. So bila dia menyerang akar rambut ni, disebabkan itulah terjadinya terjadinya rambut tu gugur, rambut tu tercabut, mudah tercabut. Tu salah satu faktor lah. Boleh juga disebabkan external factor seperti contohnya orang yang ambil kemoterapi, orang yang ada buat radiation terapi. So benda tu adalah bukan autoimmune disease lah. Benda tu disebabkan benda lain, external factor, faktor luaran. Ada juga macam stres adalah dalaman lah. Sebab benda tu sebenarnya stres ni, dia bila ada stres, dia akan kaitkan dengan hormon kita. Hormon kita ni kadang memang main peranan, sangat main peranan dalam badan kita ataupun setiap hari. Kadang disebabkan hormon gembira, hormon dopamin tinggi, kita akan jadi gembira. Bila kita sedih, memang emosi semua memang bermainkan peranan dah dalam diri kita. Akan tetapi ada simptom tak sebenarnya alopecia ni? Ataupun hair loss, saya panggil alopecia lah senang kan. Botak. Okay.
sebab botak ni kadang orang macam bila dengar botak dia terasa pula kan. So kita sebut alopecia. Okey, alopecia Dia botak dengan tak ada rambut ni lain, lah. yes. Gugur rambut dengan botak lain. Dia macam Muhammad Fahadi cakap tadi, alopecia ataupun hair loss disebabkan oleh autoimmune. Maknanya kata disebabkan oleh sistem badan kita tu yang serang diri kita. Jadi tadi kita dah cerita pasal definition dan juga pasal macam ada sikit lah punca semua. Apa lagi punca? Punca dia lagi macam Muhammad Fahadi ni ada punca lain ke? Punca dia satu, Okay. kita ada ingat satu, punca dia adalah genetic factor, genetik. Which is like faktor keturunan. Makna kata macam ayah ada atau mak dia ada masalah rambut gugur semua, yes, kemungkinan dia ada juga. Dan macam tadi Muhammad ada cakap pasal external factor tadi. Boleh tak cerita sikit apa dia tu? External factor tu macam luaran lah, daripada luar. Contohnya radiation yang benda tu tak menyebabkan macam benda tu badan kita tak ada lah. Contoh kita tak ada masalah rambut kita okey, tapi disebabkan kita ambil kita ambil rawatan tersebut untuk mendapatkan rawatan untuk penyakit lain kan. Contohnya kita ada kanser ataupun leukemia kanser juga lah. So benda tu kita kena, bila ambil kemoterapi tu, benda tu akan menyebabkan keguguran rambut. Tu side effect lah, side effect kepada rawatan tersebut. Dan juga daripada segi ubat-ubatan pun ada juga yang menyebabkan rambut gugur, tapi tu certain ubat sahaja, bukan ubatan yang biasa ataupun ubat yang bukan semua ubat yang boleh menyebabkan keguguran rambut ni. So ada lagi ke saya tu? Ada lagi. Aku cerita. Saya boleh cerita. Okey, dari segi faktor-faktor apa puncanya rambut gugur atau berlakunya hair loss, kita kena tengok dari yang pertama sekali faktor keturunan. Mesti tak ibu atau ayah ada masalah gini. Dan juga macam tadi Hazim cakap, okey, external factor sama ada dipakai ubat ataupun mengalami kemoterapi dan sebagainya. Dan yang ketiga, faktor stres. Faktor which menyebabkan kita punya otak fikir, kita punya mental masalah, emosi. Yes, benda tu akan membawa juga kepada alopecia ataupun hair loss. Macam Hazim cakap tadi, kalau orang yang ada alopecia ni ataupun orang yang kepala dia rambut dia kurang ni, sebab dia banyak fikir. Jadi adakah tu betul atau tidak? Jadi dia boleh jadi betul, boleh jadi tidak, bergantung kepada individu tu. Tetapi apa yang kita bercakap, mental stress, emotional distress boleh jadi puncanya berlaku hair loss ataupun alopecia. Jadi itulah sedikit mengenai punca lah. Dan juga yang kedua saya nak tambah, apa faktor risiko untuk orang itu boleh ada alopecia. Yang pertama, faktor keguguran, lebih kurang jadi juga ni punca, tapi ni faktor risiko. Faktor risiko ni makna kata orang tu tendensi akan dapat because of the faktor umur, faktor golongan dan juga faktor genetik macam-macam lah. Yang pertama adalah faktor keturunan. Yang kedua disebabkan oleh pendedahan kepada kimia. Makna kata bila orang yang selalu kerja di bahagian kimia apa semua, dia akan dapat benda tu. Dan ketiga dari segi produk dipakai. Produk mana kata macam produk yang menyumbang lagi kepada hair loss. That's why dari segi macam pemakaian produk ataupun application of something product, especially berkaitan dengan kosmetik, kena berhati-hati kosmetik apa yang menyebabkan kita hair loss itu terjadi. Jadi itulah sedikit mengenai hair loss. Kita dah cerita punca dia dan juga faktor risiko untuk orang yang ada hair loss. Lagi apa lagi kita tambah lagi? Okey, so sebenarnya alopecia ni juga sebenarnya dia ada banyak jenis. Classification lah orang panggil. Dia ada 3 sebenarnya. Nama panjang dia alopecia areata. Yang satu yang alopecia areata ni dia punya bentuk dia adalah bulat ataupun bentuk dia sekecil shilling. Dia benda tu dia bertumpuk-tumpuk, dia ada macam-macam tempat. Yang tu biasanya akan berlaku di bahagian kepala lah. Sebab kita kepala rambut lah paling banyak. Dan senang nak tengok tumpuk-tumpuk tu. Kalau macam kat bahagian lain susah kita nak nampak tumpuk tu. And then dia sama macam tobek. Tobek tu macam tobek yang biasa yang saya faham, tobek tu adalah orang bila salah potong. Salah potong rambut. Bila salah potong rambut, benda tu boleh tumbuh balik. Tapi kalau macam
memang dia gugur. Rambut gugur tu lain. Bila potong dari luar, tu external factor. Atau tu external factor lah. Lain lah kalau macam daripada kecil, daripada sampai besar, dia punya bahagian tu memang tak ada rambut. Tu cerita lain pula. Bukan alopecia tu memang dah daripada kecil tak ada. Macam lebih kurang macam tanda lahir lah. Tanda lahir memang daripada kecil ada. So benda tu dah ada dekat diri kita. Ataupun berkemungkinan benda tu tak aktif lagi. Dia ada kat tengah tu, mungkin masa besar dia ada benda something yang trigger dia. Benda tu akan merebak dan dia akan jadi satu shilling yang besar. Satu shilling yang besar jadi botak tak ada rambut. Okay, so tu dia punya tu namanya alopecia areata. Kalau yang kedua adalah alopecia totalis. Totalis ni total, complete, tak ada, kosong, rambut botak tak ada. Tapi rambut dekat kening ni, dekat design ni ada lagi. Alopecia ni bukan sahaja terjadi kat rambut. Yes, betul. Okay, so mana kata kat semua bahagian-bahagian bulu badan kita semua boleh? Boleh. Sebab tu dia ada banyak kategori. Yang satu areata tu adalah yang biasanya kat kepala sahaja. Lepas tu yang kedua totalis, total, kosong, tak ada, rambut tak ada. And then satu lagi adalah universalis. Pada yang baru datang tu, terima kasih datang. Kita sedang menceritakan tentang alopecia ataupun hair loss. So sekarang ni saya dah cerita pasal apa maksud alopecia tu, iaitu hair loss ataupun botak ataupun keguguran rambut. Biasa kita nampak tak ada rambut tu botak kan. Okay, so lepas tu kita sekarang tengah cerita classification ataupun klasifikasi alopecia tersebut. So tadi saya dah cerita alopecia areata, iaitu dia dah rambut bertumpuk-tumpuk, tak ada rambut. And then yang kedua adalah alopecia totalis. Totalis ni yang satu rambut complete bulk. And then yang ketiga adalah alopecia universalis. Alopecia universalis ni dekat kening tak ada, dekat misai tak ada, dekat bahagian badan kita semua tak ada. Kebiasaannya yang kita akan nampak adalah pada orang yang ada kemo. Ada orang buat kemoterapi. So memang satu badan dia adalah dia dah hilang dia punya gugur dah rambut dia ataupun dia punya bulu-bulu yang ada dekat badan. And then itu adalah biasanya kita nampak dekat orang yang ada kemo lah. Tapi ada ke simptom sebenarnya benda ni? Tak ada simptom. Tapi simptom yang the only symptom is rambut gugur. Yes, rambut dia tak ada rasa gatal, dia tak ada rasa macam tak ada rasa macam apa panggil tingling apa? Macam rasa nak garuk tu tak ada. Geli-geli tu tak ada. Irritation tak ada. Benda tu akan gugur sendiri. Lepas tu macam dia akan dapat tu memang semua orang boleh dapat. So dia tak kisah sama ada umur dia muda ataupun tua. So benda tu adalah satu benda yang akan ambil masa lah, tak akan tiba-tiba ada. Tapi kalau macam ada kita buat external factor tu, berkemungkinan like 3 days after treatment tu maybe dia akan keluar. Okay, so daripada segi simptom tu kita dah cerita. And then actually ada satu cara nak tahu yang kita ni sedang mengalami alopecia ataupun tidak. Kalau kita rasa macam hari-hari rambut kita gugur, tengok dekat lantai banyaknya rambut. So kalau cara nak test rambut kita tu adalah kita guna satu teknik, iaitu hair pull test. Cara hair pull test ni adalah kita ambil je bahagian mana yang kita rasa macam bahagian yang dah tengah gugur. Kita ambil ni jari ni, jari dua ni jadi ibu jari. Ibu jari dengan jari telunjuk. Jari telunjuk. Okay, so kita ambil ni like satu cubit tu, tarik. Okay, tarik, lepas tu kita tengok. Tak ada kan? Tu maksudnya belum lagi lah. Belum lagi. Dia bukannya tarik macam tarik rambut keriting, bukan. Makna kata macam tarik tu very slow je. Slow je. Dan kita tengok macam segenggam gini. Itu dia katakan dia ada level-level dia. Kalau macam dia macam satu line dua line, itu biasa. Itu biasa. Tapi kalau tuan-tuan, ini memang kita nampak tuan-tuan macam kita ada sonoran, dia tarik. Banyak pula. Itu boleh bertanda anda ada juga alopecia. Yang biasa yang kita nampak adalah dalam 2 ataupun 5 helai. Kalau macam lebih tu macam nampak macam pelik, tiba-tiba banyak segumpal kan. So benda tu kita boleh kita nak tahu lah, macam kita
perlu ambil tahulah tentang masalah tu, ataupun kita berjumpa dengan orang yang lebih pakar. So kita dah cerita tentang alopecia ni, and sebenarnya kalau kita biasa nampak dekat lelaki lah, lelaki ada satu cara ataupun satu jenis alopecia yang di mana kita nampak bahagian dia ada bentuk M. Dia dekat sini, sekarang tak adalah benda lagi. Okay, so biasanya akan macam ni. Tengok. Bolehlah check. Tengok dekat sini, biasanya lelaki yang ada yang dah berumur, dia akan nampak bentuk M. Dia macam ni, lepas tu ada satu tajam dekat sini. So benda tu tanda-tanda awal nak ke gurau rambut ataupun dah lanjut umur dia. Tapi andai kata kalau buat style gitu, itu bukan dia lah. Itu lain cerita lah. Extra factor lah. Itu lain lah. Okay, so kita dah banyak dah cerita macam-macam, daripada maksud dia apa sebenarnya alopecia ni, cara ada simptom ke, apa classification dia. Lepas tu kita dah cerita Umar ni dah cerita pasal risk factor, causes dia, ada sikit-sikit. And then kita nak cerita benda yang paling penting, nama pun diri homeopati tak. Mestilah dia ada cerita tentang homeopati. Homeopati hari ini. Dia nyanyi lah tu. The point is, kita ada management dia. Yeah. First, kenapa kita macam ambil kisah pasal sekiranya rambut itu gugur. Rambut kita sini ataupun kita punya bulu itu gugur. Kenapa kita perlu ambil kisah macam tu? And kenapa benda ni diklasifikasikan sebagai disease? Dia kena faham tu je. Apa fungsi rambut tu? Apa fungsi bulu di badan kita? Sebab setiap badan kita ada fungsi tertentu, termasuk dengan rambut kita, dan juga bulu di tangan, bulu di dada, bulu di kemaluan, bulu di mana-mana tempat, dan juga di kaki juga. Which is dia kejap. Memang dia ada function. Salah satu function dia paling senang sekali untuk prevent habuk ataupun foreign substance masuk dalam badan kita directly. Contoh paling nampak obvious sekali, rambut. Contoh dari segi macam dia nak prevent apa, dan juga nak prevent kita punya kepala ni panas. Contoh kita dalam kita di kuasa panas, dan juga dia preventkan rambut pada kita ni, kita punya umbul ni very hot, dan juga very masalah lah, sebab umbul kita ni agak fragile sikit. That's why macam kalau lelaki dalam ni sharing sikit, contoh orang perempuan yang memakai tudung, dia punya penjagaan kepala dan juga rambut lagi strong lagi daripada lelaki. Itu hikmah dia lah memakai tudung untuk orang perempuan. Ada sikit lah nak share. Dan juga mereka yang ada, dan juga apa lagi function bulu-bulu dan juga hair di bahagian badan semua ni, termasuk lelaki dan perempuan. Satu je, contoh kita nampak dari segi macam ni, bulu kening ni, apa function dia. Simple, kalau macam ada something stuck ni, kita boleh buang dengan senangnya, dan juga bulu mata dibuang dengan senang, misai kita boleh buang dengan senangnya, dan juga bulu-bulu di tempat lain juga. Jadi the point is, hair di badan kita ada function dia. Jadi sebab tu benda ni dikira sebagai disease, dan sekiranya ada dapat deficiency atau ada masalah di sebalik itu. Jadi first, untuk preventkan benda ni, jadi kita kena ada management dia, ada pengurusan dia. Jadi pengurusan pertama, tahu dulu yang kamu ni ada keturunan yang ada genetik begini. Because bila kamu dapat tahu, dan juga bila terjadi sendiri, kamu akan confuse sama ada ni disebabkan oleh autoimmune from the family genetic ataupun sebab faktor luar. So which means that you have to discover the risk cause of yourself. Yang tu dah tahu dulu. Yang kedua, dari segi penjagaan makan, pemakanan kena penting. Itu memang function lah. Contohnya mereka dah mengalami alopecia ataupun hair loss, pemakanan kena jaga. Which is that first kali kena banyakkan makan kalsium, makan magnesium, dan juga nak dapat yang mana tu, kalsium, magnesium ni daripada sayur-sayuran, daripada buah-buahan, makan daripada kanji yang berat sikit, dan juga yang penting sekali lah untuk orang yang masalah ni, jangan banyak sangat minuman alkohol, minuman arak, dan juga jangan isap rokok, jangan makan fast food, jangan makan makanan bergoreng di dunia yang terlampau. Sebab apa, yang tu akan menyebabkan kita punya kumpulan lagi banyak. Faham mudah tu je. Jadi yang ketiga apa lagi? Yang ketiga, pengurusan rambut kita dari segi sikat, dari segi penjagaan, which is that, ni saya nak share sikit. Mungkin anda tahu apa tu obat rambut macam dreadlock.
yang ikat-ikat. Ikat macam tu yang selalu kita nampak geng African yang buat rambut macam tu kan, yang Yes. macam mok ni, macam orang contoh. Ya. Orang selalunya buat rambut begitu, dia potensi untuk mendapat alopecia pun tinggi juga. Sebab apa? Sebab dia bagi stres kepada orang tanya. Okey, pada Encik Faris Azlan, kami terletak di kampung Sungai Udang, Kelang. Kalau macam nak tahu lebih lanjut ataupun nak tanya tentang apa yang kami rawat ataupun apa itu homeopati, boleh klik link yang kami letak dekat atas tu. Boleh klik dekat bawah komen tu. Yes. Sekiranya anda pun ataupun sesiapa kawan anda ada masalah Kesihatan ke ataupun kaitan dengan tajuk ni, boleh dicari datang kami. Ya. Okey, ada lagi nak cerita pasal management ni. Okey. Dia yang pentingnya untuk orang yang ada alopecia dan juga nak prevent alopecia, jangan letak stres sangat dekat rambut. Betul. Contohnya ikat rambut. Dia ikat rambut kuat, ketat sangat. Yes, itu pun akan membawa kepada alopecia. Yes. Macam tadi saya cerita juga pasal dreadlock ataupun dia kepil rambut dia very kuat. The point is, if you put too much stress on your hair, on your follicle hair, yes, you will get the risk for the alopecia. The risk for you to get alopecia is quite high. So, jangan kita letak stres sangat dan juga sikat pun jangan kuat sangat. Sikat lembut-lembut, even though your hair is quite curly ke ataupun quite wavy ataupun panjang sampai ke bawah ke. So, jangan kata ni pressure yang letak kat dalam kepala ni slow. Jangan drastic sangat dan jangan kuat sangat. Sebab if you put lebih jadi akan hair loss akan berlaku. Itu yang ketiga. Yang keempat, penggunaan shampoo, penggunaan produk kena berhati-hati. Disarankan kepada mereka yang ada masalah rambut dan juga kepada semua, mesti general. Kalau pakai shampoo, kalau boleh pakai satu jenama je. Contoh kalau macam saya pakai Pantene, contohlah. Pantene Andai kata saya pakai Pantene, pakailah Pantene untuk dalam masa yang lama sikit. Nak tukar tak ada masalah, tapi jangan tukar macam hari ni pakai ni, esok tukar lain. Hari jangan tukar. Ataupun minggu ni pakai Pantene, esok pakai Sapi. Lepas tu minggu depan pakai Rejoice, contoh. Jangan kata lain, jenama shampoo kalau boleh jangan tukar. Stick to one dulu. Nak buat ni untuk lama-lama tak apa, ataupun dalam 5 bulan ke 3 bulan tak ada masalah. Tapi jangan buat macam minggu ni lain, minggu depan lain, ataupun bulan ni lain, bulan depan lain. So mana kata macam penggunaan produk shampoo dan juga penjagaan rambut kena juga jaga. Sebab tu saya kata berawal tadi, punca juga boleh jadi sebab kita ni produk pakai tu. Produk pakai tu kita tak tahu dalam tu apa, kita tengok ni sedap, wangi je, pakai then yes, possible hair loss ni maka ada. Itu dari segi yang ketiga, dari segi penjagaan produk. Yang keempat, ni paling penting sekali, seperti mana saya beritahu punca alopecia terjadi ataupun hair loss terjadi disebabkan oleh stres, sebabkan oleh masalah emosional, ataupun dia marah, ataupun dia sedih, ataupun dia takut terperanjat. Ada juga. Jadi apa yang kita boleh buat untuk orang macam ni? Jadi apa yang you boleh buat untuk diri you? First thing first, you kena jaga you punya stres. You kena tahu apa benda yang menyebabkan you stres. Kalau kita cakap dari segi manage your anger management itu general, tapi what kind of management are we talking about? What kind of thing that trigger you? So first thing first, discover dulu apa benda yang trigger you. Apa benda yang menyebabkan you marah? Apa benda yang menyebabkan you sedih? Apa benda yang menyebabkan you rasa annoyed? Yang tu je. Sebab apa? Ni dari segi psikologi. Dari segi if you put too much negativity in yourself, of course your body will also receive that pressure. The exertion of pressure from that you receive from the outer, it can or ada mana-mana je, anything boleh jadi. Ada tanya produk apa ni? Minta maaf, kami bukan produk, kami servis. Kami menawarkan perkhidmatan homeopati. Homeopati adalah salah satu perawatan alternatif. Alternatif untuk menyelesaikan masalah kesihatan, sama ada akut ataupun kronik. So kalau macam ada masalah demam, sesama ataupun darah tinggi ke, kencing manis ke, ataupun tajuk kita hari ni alopecia, boleh datang dan kita akan buat consultation dahulu. And then kita akan berikan produk, kita sebut produk, kita akan berikan ubat yang bersesuaian. Sebab homeopati ni adalah salah satu rawatan alternatif yang menggunakan
approach individualistic, holistic. So kami menggunakan ubat yang daripada semula jadilah. Kalau nak tahu lebih lanjut, rambut gugur boleh ke? Boleh datang. Kita buat appointment, kita tanya dulu. Okey, rambut gugur. Tadi kita cerita pasal management biasa. Yes. Okey, ni cerita pula apa management dalam homeopati. Okey, apa yang homeopati boleh buat? Okey, sebelum tu macam mana homeopat Hazim dah beritahu homeopati ni apa ubat dia. Okey, ubat dia basically macam nak jawab soalan kepada Faris Azlan ni. Okey. Ubat produk yang kami adalah ubat homeopati. Ubat homeopati can be ubat makan, ubat krim, ubat spray, ubat yang mana berkaitan, yang mana sesuai untuk condition tu lah. Jadi ubat kami semua buat daripada bahan natural, tapi bukan yang natural macam contoh ubat tu buat daripada katakan bawang kan, bukan yang dapat bawang bau macam bawang, tak, dia ada proses dia lah. Jadi mungkin anda pernah tengok, mungkin anda pernah dengar ubat homeopati ada macam biji putih semua tu kan. Itulah dia, tapi tak apa, kalau nak tahu lebih boleh datang atau bertanya soalan lagi. Jadi okey, apa management homeopati dalam merawat rambut gugur? Yes. Jadi yang pertama sekali, that's why kita kena tahu apa punca dia. Kalau disebabkan oleh autoimmune translate mudah disebabkan oleh badan kita yang attack badan kita. Jadi apa kita boleh buat? Memang dah nama autoimmune, apa yang kita boleh buat hanya preventkan progression tu jadi lagi teruk. Andai kata dah terjadi dah hair loss, andai kata macam rambut dah gugur banyak dah disebabkan autoimmune, jadi apa kita buat? Kita prevent je. Makna kata sebabkan faktor itu, jadi kita tak boleh kata macam okey, you dah hilang rambut setengah ni, okey, kita akan bila kita bagi ubat kita boleh recover balik. Tapi andai kata bukan disebabkan oleh autoimmune, banyak. Berapa lama boleh baik ni? Saya nak jadi agent, banyak customer cari produk gugur rambut. Okey. Tak apalah, itulah cerita. Tapi okey, from apa homeopati boleh buat dalam hal ni? Jadi homeopati, untuk tahu apa dia punya autoimmune, jadi kita dah tahu apa punca dia, contoh macam autoimmune. Jadi kita hanya boleh managekan, kita boleh maintainkan dia punya progression tak jadi teruk. Sekiranya disebabkan faktor lain, contoh sebabkan faktor macam kita ikat rambut ke, ataupun faktor kita letak stres kat rambut kita ke, ataupun kita pakai produk yang menyebabkan jadi teruk lagi ke, jadi ubat-ubati kita pakai untuk recover balik. Maknanya kata yang tu kita boleh recover balik. Contoh dari sini kita recover boleh jadi elok, sebab dia nak bagi kita punya akar rambut tu kuat. Itu kita faham mudah dari segi apa yang ubat buat. Homeopati ni pakai mesin ke? Okey, tak fahamlah produk apa ni. Okey, sebenarnya kita cerita daripada awal ya. Homeopati ini adalah rawatan alternatif. Dia lebih kurang je macam doktor-doktor kita nampak kat luar klinik-klinik biasa tu. Tapi kita menggunakan ubat, bukan ubat biasa ataupun ubat yang macam hospital tu, tapi kita guna ubat daripada homeopati. Homeopati tu adalah kita guna ubat yang kita guna ubat daripada bahan semula jadilah. So kita tawarkan dekat sini bukan satu produk sahaja, kita tawarkan servis. So kalau nak tahu lebih lanjut ataupun macam mana homeopati ni berfungsi, so sebab saya nak cakap panjang pun nanti jadi melerik pula kan live ni. So benda ni adalah kami tawarkan adalah servis. Kita tak terima ejen ataupun kita tak terima macam-macam ataupun kami tidak jual produk, kami jual servis, perkhidmatan. So kami akan buat, kalau macam berminat dengan perubatan homeopati ni boleh tanya. Oh, banyak produk. Okey, kita macam ni lah Encik Faris Azlan. Okey, translate mudah, homeopati ni bukannya produk suplemen seperti mana mungkin Encik sangka ni produk suplemen macam apa yang biasa nampak kat luar lah, ataupun produk vitamin ataupun macam produk kuruskan badan semua. Tidak. Macam tadi homeopati saya cakap tadi, okey, apa beza homeopati dengan yang lain? Sama je, which is that macam mana you pergi klinik biasa lah, you pergi klinik biasa, you ada macam counter and then you bagi nama nak jumpa doktor, okay, and then you masuk bilik rawatan tu, okay, you jumpa doktor, you jumpa perawat, okay, kita ada consultation, maknanya kata macam kita tanya you sakit apa, you ada masalah apa, and then you cerita kita, and then you cerita everything about that, and then kita bagi ubat. Kita prescribe ubat macam mana, okay, you keluar, you tunggu jap kat luar, and then kita prescribe ubat macam mana dekat klinik biasa tu, kita bagi ubat farmasi tu. Jadi itulah dia. Okey, tanya produk gugur rambut ada ke? Okey.
Okey, tak apalah Encik pada Azlan. Ubat ni ada. Tapi Ha. kalau Encik masukkan dengan produk which is that Terus pakai ke? pakai tu tak ada. Tak ada lah, kalau tak ada produk macam tu. Itu kami tak panggil produk, itu sebagai ubat. Yes. Itu lain sikit. Baca saya cakap awal. Yang produk kalau Encik masukkan dari segi suplemen semua tu kita tak ada kat sini. Yes. Homopati tidak ada benda tu. Tapi kalau macam produk kami ialah ubat. Yes. Ubat yang mana yang memang untuk merawat. Jadi itu harapnya dapat menjawab soalan. Jadi saya rasa kalau sekiranya tak faham juga, macam ada confusion atau kekeliruan, boleh je WhatsApp nombor yang diberi bawah tu. Tanya je. Tak ada masalah pun. Kita faham, kita boleh share kongsi benda ni. Kita share benda ni. Sebab ramai orang tak tahu pasal homopati ni. So kita buat live ni pun sebenarnya untuk berkongsi ilmu dan juga share the awareness pasal homeopati dekat Malaysia ni. So dekat Kelang ni, dekat Sungai Udang ni dah ada satu. So kalau macam nak tahu ataupun lebih lanjut, boleh klik link tu tanya lebih lanjut, ataupun boleh pergi dekat Facebook kami, tengok apa yang kami buat, ataupun rawatan apa yang kami lakukan, ataupun apa homeopati ni boleh bantu rawat. Okay, Cik Fadil Azlan, harapnya kita boleh berjumpa di ruang WhatsApp pula kan, kita tanya pula lebih lanjut. Tapi terima kasih sebab tanya. Sebab kami pun untuk kami faham juga tentang masyarakat sekarang. Sebab masyarakat sekarang dia tak faham tentang homeopati. So kita nak bagi pengetahuan. So daripada tahu, macam Cik Fadil Azlan sebelum ni tak tahu pasal homeopati ni apa kan. So bila kita bercerita ni, adalah yang tahu tentang homeopati. So bila dah tahu homeopati tu, cerita pula dekat orang lain kan. Okay, terima kasih. Rasanya dah berada di hujung. Ada lagi ke? Sebab tadi belum jawab soalan. Okay. Tadi saya rasa dah habis dah dari segi manajemen homopati apa yang kita buat. Jadi homopati kita punya matlamat kita, rawatan kita bergantung pada punca. Andai kita punca itu adalah autoimmune dan juga faktor keluarga, apa yang kita buat hanya kita melambatkan proses dia saja. Dan juga kita tak mau macam proses tu macam lagi melarat. Dan kedua, andai kata disebabkan faktor yang bukan autoimmune atau bukan genetik atau bukan fitrah dan begitulah, jadi itu insya-Allah kita boleh reverse balik. Itu bergantung pada kondisi itulah. Jadi itulah homopati ubat. Kita bagi ubat sama ada ubat makan atau ubat kering, dan bergantung pada kondisi pasien itulah. Yes. Jadi saya ulang sekali lagi, ubat homopati bukannya satu produk, bukannya satu suplemen. Dia bukannya satu macam ubat kuruskan badan ke apa, menjamu ke apa. Homopati ialah sistem rawatan. Yes. Jadi inilah kami cuba nak campaikan kepada masyarakat apa itu homopati. Mungkin ada yang dengar homopati ni macam suplemen ke, ataupun macam ubat herba ke, ataupun ubat tradisional ke. Jadi itulah peranan kami dan juga kawan-kawan saya yang lain. Kami ingin menyampaikan kepada anda satu awareness mengenai homopati, yakni homopati ialah salah satu sistem rawatan. Dia bukan di sistem kita bagi ubat, jual ubat, bukan. Dia adalah sistem rawatan. Jadi apa makna sistem rawatan? Makna kata kita berjumpa dengan pesakit itu. Sekiranya orang masyarakat itu ada masalah kesihatan, boleh datang berjumpa dengan perawat homopati seperti kami dan juga kawan-kawan saya yang lain. Dan juga kita akan tanya apa masalah anda dan juga apa yang kita boleh bantu. Everything kita boleh tanya, macam consultation biasa dengan doktor. Dan juga kita akan bagi ubat yang berkenaan dengan orang itu. Dan juga dari segi rawatan kami, macam yang Hazim kata, secara individual dan holistik. Jadi itulah serba sedikit. Jadi terima kasih kepada siapa yang menanya, which is Encik Fadil Azlan, terima kasih. Dan juga kepada yang siapa yang menonton di Instagram. Dah tak tonton dah. Tak apalah, yang dah menonton sekejap. Dah menonton sekejap. 3 minit keluar masuk keluar balik tak lah. Okay. Tak apa, kita masuk free, keluar pun free. Tak ada masalah apa. Okey, so kepada anda yang ingin tahu lebih lanjut tentang homeopati ini sendiri, ataupun apa penyakit apa yang boleh homeopati bantu rawat, boleh tanya di link, ataupun kita boleh bercakap di melalui WhatsApp tu sendiri, ataupun boleh DM di Instagram dan juga boleh PM di Facebook. Okey, semoga apa yang kami berkongsi hari ini memberi manfaat kepada anda. Hujan pun dah reda, alhamdulillah. Okey, so saya rasa sampai di situ sahaja perkongsian kami pada hari ini. Okey, baru masuk balik. Okey, terima kasih dan selamat berhujung minggu. Sekian daripada kami. Assalamualaikum dan hati-hati. Bye bye. Bye bye.